Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi petang 28 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti dan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak telah mengambil beberapa langkah proaktif bagi memastikan setiap permohonan bantuan yang disediakan kementerian itu diproses dengan lebih cepat dan efisien. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti dan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, pihaknya telah mengambil beberapa tindakan susulan bagi memastikan setiap permohonan bantuan daripada orang ramai diproses dengan lebih cepat supaya masyarakat boleh terus menikmati manfaatnya. Alhamdulillah tahun ini endowment fund dari segi sambutan orang ramai dan juga dari segi kepantasan kita mengeluarkan EFS dari segi sijil yang dikeluarkan oleh Bank Islam untuk EFS ini adalah lebih cepat dan lebih efisien. Masa berucap dalam Majlis Penyerahan Endowment Fund Sarawak EFS, Bantuan Ibu Bersalin BIB, Kenyalanggar Kad KGC, Bantuan Ehsan Kematian BIK dan Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang di Dewan Tusan Kompleks Islam Sarawak Miri baru-baru ini. Pada majlis itu, beliau telah menyampaikan bantuan kepada beberapa orang penerima, antaranya adalah bantuan ibu bersalin kepada 5 orang penerima Kenyalanggar Kad sebanyak 2,284 kad bagi 5 kawasan DUN, bantuan ehsan kematian kepada 2 orang penerima, bantuan khas pesakit buah pinggang kepada 6 orang penerima dan geran tahunan khas GTK kepada sebuah sekolah dan 4 tadika. Seterusnya, meskipun dikategorikan sebagai orang kelainan upaya OKU, Eng Ziliang 61 tahun berjaya dalam mengusahakan kebun sayurnya di kawasan rumah dengan menggunakan kaedah hidroponik. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti dan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, usaha sebegini seharusnya menjadi contoh kepada setiap OKU untuk menjana pendapatan dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah satu contoh yang boleh kita guna untuk yang lain. Yang lain dikategori sebagai OKU, tetapi sebenarnya berupaya menghasilkan sesuatu seperti yang kita lihat hari ini, belajar dari YouTube saja, dan dari situ menggunakan akal fikiran, inovasi dapat menghasilkan sesuatu yang boleh menghasilkan pendapatan dalam 1 bulan 200. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke kebun Eng Ziliang OKU di Lorong Desaras, Tudan, Fasa 6 Miri. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, dengan adanya sumbangan peralatan yang diberikan Jabatan Pertanian Sarawak serta inovasi dari penggunaan lampu LED dijangka akan dapat menambah pendapatan berlipat ganda. Berikut pula, Usaha Sarawak Multimedia Authority SMA memasangkan 26 kamera litar tertutup CCTV di kawasan ikonik dan tumpuan ramai adalah selaras dengan matlamat Kerajaan Sarawak untuk memperkasakan teknologi digital ekonomi. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kesemua CCTV itu dipasang di Lebuh India atau lebih dikenali sebagai India Street, Jalan Courts House dan The Courts House Connector. Jelasnya ia merupakan inisiatif strategik kerana ia akan memberi jaminan keselamatan kepada pengunjung dan para peniaga di situ. Tapi yang paling penting ialah, most important thing is basically it provides sufficient security, the feeling of security among the people around us, especially warga kota Kuching. Jadi dengan adanya sistem yang telah pun akan dipasang ini, rasanya ia bukan satu pendekatan. It is a move actually. It's a move,
has been started by our Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri 3 years ago, digital economy. Maknanya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri memastikan bahawa setiap aspek kehidupan pentadbiran dalam negeri Sarawak ini berlandaskan kepada digitalisation. Termasuklah pembangunan bandaraya and everything related or connected to it. So, installation of CCTV di kawasan bandaraya, di bandar-bandar, di pekan-pekan is one of them. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran CCTV di Lebuh India Jalan Courthouse dan The Courthouse Connector pada Khamis. Dalam pada itu, beliau berharap inisiatif pemasangan CCTV ini akan diperluaskan oleh SMA ke Miri, Bintulu Sibu dan beberapa bandar lain di Sarawak. Berikutnya, kejadian ribut yang berlaku pada Sabtu lepas telah merosakkan 5 kediaman dari 2 rumah panjang iaitu Rumah Muda, Sungai Duan, Jalan Bukut, Ladang 4 dan Rumah Lindan, Sungai Duan, Jalan Bukut Mukah telah mendapat perhatian daripada Adun Kakus Datuk John Siki. Dalam kejadian beribut itu telah menyebabkan 2 kediaman dari Rumah Panjang Muda, Sungai Duan dan 3 kediaman di Rumah Panjang Rumah Lindan, Sungai Duan mengalami kerosakan. Bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa bencana ribut tersebut, Datuk John Siki yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak telah menyampaikan sumbangan kepada mangsa-mangsa bencana ribut tersebut bagi membolehkan mereka membaiki kerosakan yang berlaku. Laporan berita selanjutnya. Kerajaan Sarawak telah mengumumkan allowance khas sebanyak RM300 di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang bagi tempoh 6 bulan bagi menghargai dan mengiktiraf jasa serta sumbangan petugas kesihatan dalam menangani wabak COVID-19 di Sarawak. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, dalam satu kenyataan akhbar pada Khamis memberitahu penerima allowance khas bagi bulan April melibatkan seramai 6,328 petugas kesihatan dan telah dibayar pada 27 April. Manakala bagi bulan Mei, permohonan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKN Sarawak dengan justifikasi bagi peningkatan jumlah penerima seramai 9,664 orang juga diluluskan pada 3 Jun 2020. Begitupun bayaran allowance untuk bulan Jun masih tertangguh disebabkan beberapa isu yang perlu diselesaikan oleh JKN Sarawak bersama pihak kerajaan Sarawak, antaranya adalah membuat semakan dan pembetulan semula data yang diterima daripada setiap fasiliti kesihatan terlibat menyebabkan berlaku kelewatan dalam pemberian senarai penerima yang layak. Bagaimanapun ianya berbeza dengan tata cara tuntutan allowance COVID-19 Kerajaan Persekutuan. Allowance tersebut dibayar berdasarkan senarai nama yang dikemukakan oleh setiap pusat tanggungjawab PTJ, fasiliti kesihatan berdasarkan kriteria iaitu hanya kaki tangan KKM, barisan hadapan yang terlibat secara langsung dan berisiko tinggi dalam melaksanakan operasi COVID-19. Justru JKN Sarawak memohon maaf atas sebarang kelewatan dalam urusan mengemukakan senarai nama penerima kepada pihak kerajaan Sarawak bagi memastikan tiada kesilapan senarai dan mengikut had kuota yang ditetapkan. Berkenaan tuntutan perpindahan pegawai perubatan kontrak yang diarahkan bertukar bagi pelantikan semula mereka layak untuk dibayar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan arahan penempatan semula pegawai perubatan lantikan kontrak 2016 dan 2017, bilangan 1 tahun 2020 bertarikh 18 Februari 2020. Manakala bagi pegawai kontrak lantikan pertama, hanya tambang pengangkutan sahaja yang layak dibayar selaras dengan surat perkeliling Ketua Setiausaha KKM bilangan 1 tahun 2012. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.